Okey, untuk malam ni kita rekod juga supaya awak boleh tengok semula apa yang kita bincangkan dan bagi peluang pada mana-mana pelajar yang tak ada akses malam ni, dia boleh tengok kemudian lah. Cuma untuk jawab kuis tu memang saya tak dapat nak tolong lah. Kuis tu memang dibuka dan ditutup pada masa tertentu sahaja. Kecuali beberapa orang yang dah dapat kebenaran khas yang mana dia akan jawab kuis tu kemudian hari. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita start discuss soalan yang ada dalam kuis hari tu Okay, so untuk soalan yang pertama, for the first question, what is mean by distance? Okay, the length of road covered by an object, the shortest distance, the rate of change, the rate of change. Now, senang. Kalau kita jumpa je perkataan rate ni, okay, rate. Saya tak keluar. Kenapa tak keluar? Oh, color putih. La ilaha illallah. Maafkan saya. Ya, kenapa lah tak keluar gitu tadi? Warna merah lah. Kita warna merah. Okay, bila keluar perkataan rate ni sahaja, maka dia merujuk kepada bahagi dengan masa. Sedangkan distance ni dia tidak melibatkan time taken. Dia tak ada time pun. Okay, dia tidak ada time. Jadi kalau macam ni, the rate of change of displacement ini adalah nilai V, velocity. The rate of change of distance ini adalah nilai U. Okay. Untuk distance, dia adalah scalar quantity. Bila kata scalar, maka dia tidak ada directions. And there is no direction. Dia tidak ada arah. So, jadi inilah jawapan dia. Kan? The length of road covered by an object. So, atau dalam makna lain kita boleh kata the total path. Dan jumlah jarak perjalanan, the total path dia lah. Kalau macam ni, the shortest distance between initial and the final, ni dia tambah pula dekat sini, the specific direction. Ini merujuk kepada displacement. Tu cerita dia. Jadi yang ni, ni lah jawapan dia. Nah, So next question. Acceleration is speed. Oh, cik sikit besar sangat. Okay, acceleration is. Okay, bila merujuk kepada definition, kita pergi semula kepada formula. Di mana A sama dengan V minus U divide by T. Okay. So bila ada bila ada formula, kita boleh translate dia kepada bentuk perkataan lah, definition. Di mana ada simbol bahagi dengan T, kita panggil dia sebagai rate. Ada simbol tolak, kita panggil dia sebagai change. So apa yang kita tolakkan tu, final minus dengan initial velocity. So ini adalah velocity. So jadi kita boleh buat tarifan. What is an acceleration? It is the rate of change of velocity. So jadi jawapan kita kat sini adalah D. Okay, next question. Besarkan sikit Diagram 9 shows a road taken by a student when cycling from his house to the school. Displacement of the student is, so dia kata, pelajar ni bergerak kan, daripada A, B dan C dekat sekolah dia. So dia berjalan ke arah ni lah. So dia tanya berkenaan dengan displacement. Displacement, kata mudah dia adalah the shortest path. Shortest path. Okay. Mana dia kena ada direction lah. Dia kena ada direction. Dan dia kena include sekali dengan direction. Kenapa kena ada direction? Sebab
kita adalah vector quantity. It is a vector quantity. So, jadi kalau kita tengok gambar, saya kata the shortest path. Kalau lalu kau A ke B, B ke C, jauh lah. Berbanding dengan daripada A ke C terus. So, ini adalah the shortest path. So, jadi displacement kita adalah A, C. Okay, next. Soalan nombor 4. So, a ball move with a velocity of negative 20 meter per second. Which statement is true about the motion of the ball? Okay, dia kata bola bergerak negatif 20 sebab velocity, maka kita kena consider negatif ni. Okay. The ball move with the speed of negative 20. Apa kaitan speed? The ball move with the deceleration. Ini negatif 1. Suddenly kat sini negatif 2. The ball move in opposite direction from its original direction. The ball move opposite direction. Okay. Agak betul kan? The ball with a decreasing velocity compared its initial velocity. Okay. Now, kalau kita kata ball move negative 20 kan? Negative 20. So, negative 20. So, bila saya kata negatif 20, kita kena perhatikan satu persatu. So, kalau D, for example, kita buang dulu mana pilihan jawapan yang memang automatically salah lah. The ball with a decreasing velocity. Okay, decreasing velocity. Kan lah. Okay. Move in opposite direction from its original direction. So, yang ni betul juga. Kan? Agak betul. Berarti opposite. Yang ni direction negatif ni adalah direction. Ini adalah direction. Okay. So, the ball move with the deceleration. Okay, 20 meter per second. Yang ni automatically salah lah. Kenapa salah? Sebab dia tak bagi kita nilai time. So, kalau lah tak ada time, macam mana kita dapat 20? Adakah masa T dia sama dengan 1? Dia tak tahu kan? Kalau T sama dengan 1, barulah kita boleh percaya benda ni. Okay, kalau dia kata bahawa the ball move with the speed of negative 20 meter per second. Okay, so mana antara A atau C yang kita lebih yakin jawapan dia? A or C? Sebab B dengan D ni kita dah reject dah jawapan dia. So, kaedah ni kita apply untuk objektif di mana kita belajar probability. So, kalau tadi probability kita untuk betul hanya, kalau kita tanda 1, maka kita hanya dapat 25% saja betul. Sekarang, bila kita dah remove 2 jawapan yang salah, maka kita dah tambahkan kita punya probability kita untuk betul daripada 25 kepada 50%. So, yang ni baguslah kan? Supaya kita jadi lebih yakin dengan jawapan kita. So, berdasarkan soalan ni, mana jawapan yang kita nak? A or C? So, kalau saya ambil C lah. Kan? Kita ambil C jawapan dia. The ball move in opposite direction. Sebab apa? Negatif tu merujuk kepada arah. Okay. Okay, next. Besar sangat. Kita kecil sikit. Which of the following shows an object moving with decreasing acceleration? Oh, okay, decreasing acceleration. So, ni adalah subtopik 2.2. So, bila 2.2, ini adalah T ketip T ketip. T ketip. Sekejap ada orang tengah nak masuk. Saya tengah accept mereka untuk masuk. Okay, T ketip. Apa yang menarik tentang T ketip ni adalah bila kita susun T ketip ni, dia menghasilkan graf. Di mana bila T ketip kita susun, dia jadikan bentuk graf. Dia jadi graf. Graf apa? Graf V melawan T.
Okay, so kalau macam ni kita akan nampak ini bentuk graf dia lah. So, ini graf V lawan T dia. So ni graf V lawan T dia. So ni graf V lawan T dia. Ni adalah T ketip kelebihan T ketip V melawan T. So kalau kita tengok pada soalan, dia kata decreasing acceleration. Decreasing acceleration, in other words, kita boleh kata sebagai apa ni? Negative velocity lah. So antara graf, keempat-empat graf ni yang mana menghasilkan negatif? Negatif. Kan? Acceleration ni sebenarnya sama dengan, so acceleration ni sama dengan gradient. Gradient. Dia sama dengan gradient VT graph. Okay, dia sama dengan gradient VT graph. Okay, so kalau dia kata decreasing acceleration bermaksud negatif A. Negatif A bermaksud kita punya negatif M. Antara graf 1, 2, 3 dan 4, mana yang menunjukkan negatif M kita? Okay. So, kalau yang ni kita tengok dia semakin peningkatan kecerunan yang semakin berkurang kan. Nampak graf ni kan. So, bentuk graf ni macam ni. Okay. Ni graf. Okay. So, kita dapati bahawa kecerunan dia ni semakin berkurang. Okay. Nak tahu kecerunan berkurang, kita tengoklah triangle dia ni. Okay, makin lama dia jadi semakin berkurang. Okay, so jadi M kita makin lama makin kurang, maka A lah jawapan kita. Okay. Okay, M yang berkurangan betul ke ni? Curve kan? Okay, kalau kita was-was saja, kita guna balik konsep tadi. So, apa konsep kita tadi? Kita buang dulu semua jawapan yang memang salah. Okay, C dah memang salah sebab ni constant velocity. Kalau yang ni pula increasing velocity ni kan. Okay. Ada orang tanya, so uniform velocity sama ke dengan zero acceleration? Ya. Ni. Ni kan sama Ni. Bentuk graf constant velocity. Ini adalah constant velocity. So, constant velocity sama maksud dengan zero acceleration. Sama. Jadi, yang ni memang salah lah. Dah buang dah. Okay. Kalau yang ni pula, kita tengok kita punya kecerunan ni semakin bertambah kan. Bertambah kan. Graf dia naik. Mana kecerunan dia semakin bertambah. Nampak M dia Kita lukis segitiga ni kita dah tahu dah. Oh, dia makin cerun. So, bermaksud M dia semakin bertambah. So, soalan nak decreasing acceleration. Bila kata decreasing acceleration, bermaksud M mesti semakin berkurang. So, jadi, jawapan kita tetaplah A. Okay. Kalau D ni apa? Okay, kalau D ni M kita tak berubah. And dia turun straight je macam gini. Dia turun straight saja. Maka M kita hanya ada satu je nilai dia. M dia tak pernah berubah. Jadi ini kita akan dapat constant gradient. Constant gradient. So constant gradient bermaksud constant acceleration. Tetapi disebabkan dia punya M dia ni negatif. M dia adalah nilai negatif M, maka kita kata dia adalah deceleration. So dia bukan lagi constant acceleration, kita boleh namakan dia sebagai deceleration. Constant deceleration.
Okay, so jadi B, C dengan D salah. So yang ni agak tricky tricky. So tapi tak apa, you belajar dalam AppMath nanti, you akan explain ni. Ni kita tengok graf dia ni. M dia semakin berkurangan. Faham ke soalan ni? Ada soalan ke nak tanya tentang ni? Yang tak faham kat mana ke apa ke? Apa perlu saya ulang balik ke? Jelas Okay, so kalau jelas kita nak move on to the next question. Boleh explain balik tak? Okay, boleh explain balik. Boleh. Jangan risau, kita ada masa banyak lagi. Okay, saya explain balik Untuk ni kita guna buat lah. Okay, macam ni Untuk yang nak faham tadi. Okay, graf kita asalnya ticker tape Bila ticker tape kita susun, kita boleh ubah dia jadi bentuk graf. Okay, kita punya bentuk graf tadi tu, dia melengkung melengkung. Okay, graf kita tadi bentuk melengkung. Okay, ni bentuk graf kita So kalau kita perhatikan, bila kita tengok balik graf kita ni, so sini adalah nilai V, sini adalah nilai T. So kita dah belajar dah bahawa kecerunan gradient M for VT graph equal to acceleration. Okay, ni VT graph lah. Kalau gradient ST graph, ni nota tambahan So kalau gradient M untuk ST displacement time graph, maka dia merujuk kepada nilai velocity. Nilai velocity. So kita balik pada ni. Kita nak tengok nilai kecerunan dia. So nak tahu kecerunan, kita lukiskan ni lah triangle kat sini. Okay, ni kecerunan dia So, kalau kita perhatikan kepada triangle yang kita lukis ni, kita dapati bahawa kecerunan sini besar. Makin lama jadi makin kecil. Dan kalau kita sambung lagi graf ni, okay, maka kita akan dapat kecerunan dia yang kosong lah. Okay. Kalau yang ni flat flat, maka M sama dengan kosong. Bermaksud kecerunan kita ni semakin berkurang. M kita sedang decrease. Okay. Since kecerunan merujuk kepada acceleration, bermaksud M decrease, dalam kata lain, kita boleh kata bahawa acceleration decrease. Okay. Jadi, itulah. Balik pada soalan kita tadi. Mana soalan? Kat atas punya. Okay. Decreasing acceleration. Betul lah. Decreasing acceleration. Ni lah bentuk graf dia A. Jadi A lah jawapan kita. Okay. Soalan ni agak tricky nampak ni. Ni dah hampir flat dah ni. Nampak.
Dia dah makin flat. Makin flat. Okay. Faham yang bertanya tadi Encik Amir? Since saya dah share screen, maka saya tak dengar audio awak So kalau awak tak faham apa-apa, awak boleh tanya. Type lah, type. So bila type, saya boleh baca dekat phone saya. Okay, next question. Boleh Nombor 3, nombor 6. Apa ni? 13 ke? 6 ke kita ni? Page 6 kot. Soalan nombor 13. Dia betul. Lajunya. Okay, which tape shows a movement with a uniform velocity and then deceleration. Okay, so kalau awak dah tengok video saya kat dalam YouTube, the first important thing yang you kena fokus adalah dekat bahagian direction. Okay, dekat bahagian direction. So, ini direction yang kita ceritakan Dekat bahagian direction. So, kalau direction dia ke arah kiri, direction ke arah kiri, bermaksud ini adalah first dot dia. Ini first dot. Okay. Dan kalau situ first, belakang ni adalah final lah. Last dot. Kenapa? Penting ke nak tahu final dengan initial dot ni? Penting. Supaya bila kita tahu this is the first dot, maka kita tahu bahawa ini adalah nilai U. Dan ini adalah nilai V. Okay. Tu penting dia. Okay. So, dia kata bahawa yang pertama, movement with a uniform velocity. Uniform velocity. Seragam. Bermaksud jarak antara dot tu mestilah seragam. Awalnya mesti uniform. Distance between dot are uniform. So, cari mana yang seragam. Okay. So, ni seragam. Okay, seragam. Bagus. So, yang ni pula seragam. Okay, bagus. Yang ni pun seragam. Betul. Yang ni pun seragam. Semua seragam. Silap. Yang ni direction dia ke arah kiri ke arah kanan. Silap. So, kita cari. Yang ni. Ini pun seragam. Tengok tepi ni Ini pun seragam. Yang ni semakin bertambah kan. Nampak ni So, sini U dia. Sini adalah V. Sebab dia bergerak ke kanan. Maka ni first dot. Sini ni U. Sini V. So, jarak dia semakin bertambah. Kita nak yang seragam. So, bertambah. Jadi, yang ni kita dah pangkah. So, jadi kita dah tingkatkan dah betul jawapan kita ni. Okay, ada 3 jadi pilihan yang kita kena buang. Dia kata, and then, lepas seragam, and then deceleration. Apa maksud deceleration? Distance tu semakin berkurang. So, bermaksud tadi seragam, and then jarak dia makin rapat. Rapat lah. So, mana yang hampir sama dengan tu? Ni makin bertambah. Salah. Bila makin bertambah, yang ni bermaksud dia sedang accelerate. Kita nak yang decelerate. Decelerate yang ni lah. Okay. Kenapa bukannya ni? Yang ni, dia decelerate. Lepas tu dia constant. Lepas tu dia increase balik. Bukan juga. So, jadi jawapan kita adalah B. By the way, saya tak screenshot jawapan ni sebabnya saya dah record video. So, nanti awak tengok dalam video je lah. Kalau tak record tadi, saya screenshot. So, saya sharekan dalam bentuk slide. Kecilkan sikit Kalau tak nampak, beritahu Okay, the following diagram shows a tape chart. Based on diagram, which of the following is true? At the beginning of the motion and at the end of the motion. So, the beginning of the motion, beginning dia kat sini. Nampak Saya dah beritahu tadi, kalau tape chart disusun, maka ini sebenarnya adalah graf VT.
So bentuk graf VT kita naik. Bentuk graf kita macam ni sebenarnya. Dia constant, lepas tu dia pun naik. Okay, ni graf dia. So at the beginning of the motion, ni beginning. So ini adalah constant ataupun velocity unchanged. Okay, yang ni velocity increase, yang ni velocity increase. Okay, ada dua. And B dengan C kita dah buang, so tinggal A ataupun D. At the end of the motion, the acceleration is increased. Sebab apa? Velocity naik kan? Velocity kita menaik. Nampak velocity menaik. So jadi kita akan kata bahawa, okay now, tengok ni perubahan dia ni. Apa yang naik ni? Yang naik ni adalah velocity naik. Velocity naik. So kalau velocity naik, tak bermaksud acceleration naik. Acceleration dia adalah unchanged. Sebab apa? Kalau acceleration increase, graf dia akan jadi macam ni. Ini graf untuk acceleration naik. Sebab apa? Sebab kecerunan ni semakin bertambah. Nampak? Kecerunan kat sini besar. Kecerunan kat sini kecil. Okay, sebab kita rujuk kepada graf VT. So, jadi kecerunan VT merujuk kepada nilai A. So jadi kalau dekat sini yang naik ni sebenarnya adalah velocity naik. Velocity increase. Kalau velocity increase bermaksud constant acceleration. So constant acceleration adalah unchanged lah. So jadi jawapan kita adalah D. So again, soalan ni pun agak tricky juga. So ramai pelajar salah ni. Dah ada dah Cikgu Halim yang uruskan soalan kuis ni. Dan dia dah bagikan kepada saya data tu. Dan memang ramai pelajar yang salah soalan nombor. Nombor 9 ni ha. Patutlah tadi di soalan tu shuffle kan. Dia shuffle rupanya. Okay, next. Kecilnya. Besarkan sikit. Tak nampak. Device that can be used to study linear motions are below except. Okay. Photogate system. Ada kan. Ticker timer. Electronic timer. Speedometer. Sudah kita. Yang mana yang tak ada? Speedometer. Kan. Speedometer kita tak ada dekat dalam lab. Electronic timer ni apa dia? Stopwatch lah kan. Stopwatch kan. Ataupun digital digital watch. Speedometer ni apa? Speedometer ni yang dekat kereta tu. Dekat kereta tu. Yang ada dekat dashboard kereta. Ayah awak bawa kereta, dia tengok speed kereta. 0, 10, 20, 30 kan. 240. Meta kita duduk sini lah. Meta kan. Ni, meter kereta duduk sini. Ni kita panggil speedometer. Okay, tak ada kat dalam lab Yang ni ada Jadi, kita accept. So, inilah jawapan kita. Next, number 11. Number 9 sepatutnya ni, saya rasa. Apa nombor 9? Okay, the function of the shutter plate attached to a trolley in an experiment using a photogate is shutter plate. Okay. To unblock infrared beam when the trolley passing through the photogate. To block infrared beam when the trolley passing through the photogate. To unblock X-ray beam. Okay. So kita gunakan infrared Kita guna infrared. Guna infrared. Jadi yang mana guna X-ray ni automatically salah lah. Kan? Photogate kita guna infrared. Okay, kita nak unblock ke kita nak block? Attach to a trolley experiment using a photogate. So to block the infrared beam. Macam mana bentuk dia? Okay, contoh macam gini. Okay. Lukisan 3D sikit So contohnya. So ni adalah infrared yang kita pancarkan. Sini receiver dia lah. Receiver dia. So bila datang troli ni tadi, dia bawa shutter plate tadi. Cross kat sini. Maka dia menghalang ni. Dia halang sini.
Okay. So dia menghalang. Bila menghalang maka timer pun dia pun stop. Dia rekod dan stop. So, jadi jawapan kita B. Okay, diagram shows a velocity time graph for a motion of a bus. Okay, velocity time graph for a motion of a bus. Based on the graph above, what is the deceleration of the bus? Okay, dia nak dah deceleration. So, kalau deceleration bermaksud kecerunan kita negatif lah. Kecerunan negatif. Mana kecerunan negatif? Kita belajar dalam matematik, ini gradient positif. Ini negatif gradient. So, kita kira yang ni lah. So, kita boleh ambil siap-siap Okay, ini koordinat 6, 20. Ini koordinat 10, 0. So, kita guna kaedah M sama dengan Y2 minus Y1 divide by X2 minus X1. Kita dapat jawapan. Ambillah mana-mana, tak kisah. Kan? So, 20 tolak 0 bahagi dengan 6 tolak 10. So, 20 per 4. So, 20 per 4 negatif 4 So, kita akan dapat negatif 5. Kan? So, kenapa tak ada negatif dalam jawapan ni? Sebab dia dah kata dah deceleration. Bila deceleration merujuk kepada negatif. Jadi, deceleration 5 lah. So, jawapan dia 5 sahaja. Okay. Tak perlu nak nyatakan negatif tu sebab dia dah mention dah deceleration. Memang jawapan akan keluar dalam bentuk negatif. Okay. Diagram shows a displacement time graph of an object that moves towards a target and returns to its original position. What is the total displacement of the object? Okay. Total displacement. Dia kata bahawa start daripada sini. Nampak? Dia kata start daripada sini. So, kalau dia start daripada sini, akhir pun kat sini juga. Bermaksud dia punya total displacement dia kosong lah. Melainkan kalau graf tu dia start macam gini. Daripada atas. Okay. Kalau macam gini lain sebab dia initial dia bukan ni. Starting point dekat sini. Contoh ada nilai 10. So kalau sini start, sini end, maka dia pergi dan dia patah balik ke tempat yang sama. Kalau kita nak tambah pun boleh, tidak ada masalah. From 0 to 20. So bermaksud from 0 to 20 positif 20 lah. From 20 to 20 bermaksud kita tambah kosong. From 20 to 0. From 20 to 0 bermaksud negatif 20. So, bila kita tambah semua sekali ni jawapan dia kosong. Okay, ini sebab graf displacement time maka kita tambah semua sekali lah. Dia masukkan nilai negatif sebab ni adalah displacement. Kalau dia nak distance, kita tambah je lah. 20 tambah kosong tambah 20. Kenapa kat sini kosong? Sebab dia tak mengalami perubahan kedudukan. Next, number 12. The variant of the displacement with time. The variation of displacement with time for a moving object is shown in the graph below. J, K, L, M dan N. Which statement about the motion of the body is true? Baca satu-satu ni. The body move with a uniform velocity at point J, L dan N. Dia kata uniform velocity. Sekarang displacement time graph. So kalau displacement time graph dia kata J, L, N. J, L, N. Ni displacement. Oh, dia kata naik ni. Ni naik, ni turun. So, ni positif M dia. Ini negatif M dia. Kenapa nak cerita pasal M? Sebab M
ST graph sama dengan nilai velocity. Bermaksud dekat sini velocity positif, dekat sini negative velocity sebab kecerunan ni kan. So jadi dia kata uniform velocity. Salah. The velocity of the object reach its maximum at point L. Okay, dia kata maximum velocity kita dekat point L. Okay, so dekat sini pun dah start dah wujud velocity. So kalau kita perasan, velocity kat sini dengan velocity kat titik L ni sama je. Dan sama kan? Sama. So bukan maksimum lah. The direction of motion of body at point K. Point K kat mana? Oh, banyak sangat conteng ni padam. Okay, dekat point K. The direction of motion body at point K is opposite direction compared to the point at M. So, ini betul lah. Sebab yang ni setengah naik. Dia tengah naik. Yang ini dia tengah, masa lalu dekat M dia tengah turun. Okay. The magnitude of the velocity of body at point M is smaller than at point N. Okay, so yang ni kita tengok graf dia ni kan. Dia sedang turun macam ini. So, kecerunan ni, kita dapati bahawa kecerunan ni besar. Kan? Yang ni kecerunan dia ni dah semakin berkurang. So, dia kata M is smaller than point N. Salah lah. Sebab apa? Kecerunan dekat sini besar, dekat sini kecil. Jadi, yang ni salah. So, jawapan kita adalah C. Nombor 13. Okay, diagram shows the velocity time graph of an object. Velocity time graph. Which acceleration time graph represent the same motion as the object? Okay, again, ia akan rujuk kepada nilai velocity dan nilai gradient of the graph. Sikit mata kan, saya guna warna biru tu, warna aqua, suka warna merah So, yang ni kecerunan kita negatif. Maka sini kita akan dapat negatif A. Sini nilai kecerunan kita kosong, maka A kita pun kosong. A sama dengan kosong. Sini nilai dia negatif A juga sebab M dia negatif. So, kita tengok. Ni positif. Salah. Kan? Yang ni positif. Salah. Yang ni negatif. Betul. Yang ni kosong. Betul. Yang ni positif. Salah. Sedangkan yang ni negatif kan? So, yang ni negatif. Kosong. Negatif. So, jawapan kita adalah D. Next. Soalan nombor 14. Diagram shows the velocity time graph of a leaf fall from a tree. OPQR. Okay, which of the following is correct? So the motion at OP. Tengok velocity dia. Again, kita sentiasa tengok kepada velocity. Kecerunan dia. Kecerunan dia increasing velocity. So, kalau kita kata increasing velocity, maksud lain dia adalah constant acceleration. Okay, inilah constant acceleration. So, uniform acceleration. So, deceleration salah. Deceleration salah. Okay, ada dua jawapan, A ataupun C. Tengok untuk QR. Q ke R kita, yang ni kali ni kita kata constant velocity. Kalau kita kata constant velocity, kita tengok kecerunan dia. M dia sama dengan kosong. Bermaksud A kita pun akan sama dengan kosong. So, jadi kita boleh samakan constant velocity dengan zero acceleration. Tak mahu nak tulis. Okay. Zero acceleration. Okay. Constant ataupun uniform. Samalah. So, jadi jawapan kita, jawapan kita adalah C. Silap. Next. Soalan. Nombor
nombor 15. Diagram shows a displacement time graph for a motion of a toy lorry. Which of the following section shows the toy lorry in stationary? Yang manakah tidak bergerak? So, ni displacement. Displacement. So, kita tengok displacement tak bergerak bermaksud position tak bergerak. PQ lah. Sebab dia constant displacement. Okay. Ni graf ni kalau dia duduk straight macam ni, istilah dia constant constant. Okay. Kalau dia naik macam ni, kita panggil sebagai increasing. Kalau dia turun macam ni, kita panggil sebagai decreasing atau decrease lah. Okay. So, kalau duduk straight macam ni, kita panggil dia constant. Tengok pula paksi Y dia adalah displacement. Maka kita kata it is the constant displacement. Bila you ada constant displacement, dia akan dapat jawapan zero velocity. Okay. Constant displacement, in other words, merujuk kepada zero velocity. So, zero velocity, static lah objek tu, tak bergerak. And so, mana objek stationary? PQ. PQ jawapan dia B. Sebab apa ni? Static ataupun kita ada zero velocity. Sebab bila constant displacement bermaksud kecerunan dekat sini, M dia sama dengan kosong. So, kecerunan ST graph dia merujuk kepada nilai velocity. So, kalau M kosong, maka velocity pun kosong. Next. Which of the following tape chart shows trolley move with a constant velocity? Okay. Ingat bila tape chart saja disusun, maka dia sebenarnya adalah graf. Graf VT. Dia sebenarnya adalah graf VT. Siap-siap. So, kalau macam ni, graf VT kita naik macam ni. Kalau yang ni, graf VT kita macam ni. Ni graf VT kita turun. Graf VT kita kali ni naik dan turun. So, mana yang constant? VT yang constant adalah graf ni lah. Constant garis straight kan? Garis straight. Maka jawapan dia adalah C. Kalau yang ni kita kata sebagai increasing velocity. This one is increasing velocity. Yang ni kita kata sebagai decreasing velocity. Yang ni increase, decrease. So, increasing velocity, nama lain kita boleh guna istilah constant acceleration. Yang ni decreasing velocity, kita boleh guna istilah lain constant deceleration. Okay. Kita cepat sikit sebab dalam pukul 10 awak ada nak jawab quiz pula lagi. Okay, nombor 17. Diagram shows two strips of ticker tapes which are attached to two moving objects Y and Z. Okay, Y and Z. Okay. So, dia start here, ends here. Which statement is correct? So, the mass of both objects are equal. The velocity of both objects are equal. C, the distance travelled by the objects are equal. D, the time taken of both objects are equal. Now, kita pergi satu-satu. Untuk kita melihat kepada, kita pergi pada pilihan D dulu. Untuk melihat kepada time taken, kita rujuk kepada jumlah ticks. So, kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni ada 6 ticks. So, jadi yang ni 6 ticks, yang ni ada 5 ticks. So, maka time taken dia tak sama. So, D salah. The distance travel. Okay, bila kita kata distance travel, kita rujuk kepada length. Kita ukur guna pembaris lah. Length for
tape. Jadi kalau kita ukur tape ni sama panjang, maka the distance travel dia ni equal lah C. Okay, kita pergi dulu tengok the velocity of the mass and velocity of both object. So velocity tak sama. Sebab apa? Dekat sini kita tengok kalau sini mula, sini akhir, bermaksud sini U, sini adalah V. Yang ini velocity increase, V increase. Kalau yang ni pula kita tengok jarak dia semakin rapat, bermaksud velocity kita decrease. So, jadi B salah sebab distance dia ni And A ni memang tak masuk di akal lah. Sebab ticker tape tak boleh nak rekod berkenaan dengan mass. So next, nombor 18. Diagram shows a ticker tape of the motion of a trolley. Time taken for one tick is 0.02 second. Okay, determine the initial velocity. So, objek ni bergerak ke arah mana kan? The trolley move to the left. Dia bergerak ke arah left. Bermaksud ini adalah nilai U, ini adalah nilai V. Okay, dia nak initial velocity, maka kat sinilah initial velocity kita. So, jadi kita akan ambil 0.25 cm. Kita akan bahagikan dengan time taken dia 0.02 saat. Okay, nak kira dia. Saya tak ada calculator. Kena buka calculator sekejap. Calculator. Okay, keluarkan calculator. Okay, 0.25 bahagi dengan 0.02. Okay, so jawapan dia 12.5. Oh, dia nak dalam meter per second. Okay, tukar siap-siap lah, senang So, kalau meter, tambah 2 lah kat sini. Tukar siap-siap. 1, 2 kan. 100 jadi 0.0025 meter bahagi dengan 0.02 saat. Maaf, saya tak perasan dia punya unit tadi Tak pun boleh je terus tukar kat sini kan. 2.5 bahagi je lah dengan 100. Itulah jawapan dia. 0.125 meter per second. So, jadi jawapan kita adalah D. D. Astaghfirullahaladzim. C. Maaf. Salah saya. Okay, so 18, 19. Okay, soalan nombor 19. After landing on the runway, a plane slows down so that its velocity reduced from 75 meter per second to 5 meter per second in 20 seconds. What is the acceleration? So, guna formula A equals to V minus U divided by T. So, masukkan nilai ni. Kita slow down, that is velocity reduced from 75. 75 ni initial lah. Dan ini 5 ni adalah 5 ni adalah final So 5 ni adalah final velocity. Jadi kita akan masukkan 5 tolak dengan 75. Kita bahagikan dalam 20 saat. So kita akan dapat 70 per 20. So kita tekan calculator. Uh, 70 bahagi dengan 20. So kita dapat 3.5. Negatif Negatif 3.5. Negatif. Kenapa negatif? Ni negatif 70. So kita dapat negatif 3.5. So jadi jawapan kita D. Jawapan kita D. Next, Aina ride a smart personal transporter at the Perdana Botanical Gardens.
The transporter accelerates uniformly from a velocity of 1 meter per second to a velocity of 5 meter per second in 0.5 minutes. Calculate the displacement of the transporter. Okay. So dia bagi pada kita maklumat dia accelerate uniformly from a velocity 1 to 5. Bermaksud U kita sama dengan 1 meter per second. And dia punya V dia sama dengan 5 meter per second. Okay. T dia sama dengan 0.5 minutes. Bermaksud kita kena darat dengan 60 lah. Okay, kena darat dengan 60 second. Nak convert pada second. Calculate the displacement. Dia nak suruh kita cari nilai S berapa. So, nak guna formula apa? So, kita ada 4 formula. So, kita guna formula yang kedua. Di mana formula yang kedua, S equals to half U plus V times T. Masukkan dalam persamaan. So, 1/2. Tekan kalkulator siap-siap lah. Dah pukul 10. Nak kena cepat sikit. Okay. 1/2 tu 0.5 0.5 darab. Kita buat bracket. U tambah V 1 tambah 5. Tutup kurungan. Darab dengan T dia 0.5 darab 60. Okay, so tekan dapat jawapan. Error. Kenapa gagal salah ni? Cek balik. 0.5 darab 1 tambah 5. Darab 0.5 darab 60. Oh, 90. Terkejut kita takut tak keluar jawapan tadi. So, 90 So, jawapan dia lah 90 meter. 90 meter. Okay, next is habis dah. Ada lagi. Berapa soalan lagi kita? Oh, sikit lagi. 2 soalan lagi An object moves with a uniform acceleration. Which of the following shows the motion of the object? Okay, so ni tricky lah sikit So, tapi kita boleh buat cepat. Tak ada masalah. So, yang ni constant displacement. Ni constant. S bermaksud zero velocity. So, yang ni salah. Okay. Kalau yang ni, ini adalah increase displacement. Bermaksud dia adalah constant velocity. So, yang ni pun salah. Sebab dia nak move with a uniform acceleration. So, kalau kita kata uniform acceleration, so, kena cari yang sentiasa bertambah. Mana kecerunan yang sentiasa bertambah? So, jawapan dia adalah C. Sebab apa? Yang ni kecerunan semakin berkurang. Dan bila kecerunan semakin berkurang, bermaksud bila dalam graf VT kita, graf V melawan T, kita akan nampak bentuk macam ni lah. Okay. V yang semakin berkurang. So, kalau graf ni pula, kecerunan dia ni semakin bertambah. Kecerunan yang semakin bertambah. Okay. So, bermaksud kalau graf VT kita, bentuk dia naik macam gini. So, jadi betul lah. Kalau graf VT naik macam ni, increase velocity, maka kita akan dapat constant acceleration. So, jawapan kita adalah C.
Okay, diagram 9 shows the velocity time graph for a motion of a toy car. Okay, kecil sikit, besar sangat. What is the displacement of the toy car in 6 seconds? Okay, dalam masa 6 saat. Mana 6 saat kat sini? Displacement. So, bila kita nak cari displacement, apa yang kita kena buat? Kita kena tambah semua area under the graph. Okay. So, kita kena cari area under the graph. So, kena kira lah satu-satu So, kalau macam ni, square. Yang ni pula triangle. Yang ni tak ada, yang ni pula triangle. Cuma yang ini nilai dia negatif sebab dia duduk daripada bahagian bawah. So, kita kira square dulu yang pertama. 45 darab 2. Kan? 45 darab dengan 2. Sebab apa? Ni tinggi 45 darab 2. So, ni dapat 90. Yang ni triangle pula. Triangle pula kita kira. So, 1/2 darab tapak dia 2 hingga 3 darab 1. Darab dengan tinggi dia 45. Okay, 45 bagi 2. So, dapatlah 22.5. So, yang ni tak ada kosong. Tambah kosong. Yang ni pula. Ni triangle ni. So, 1/2 darab punya tapak dia 2. Tapi yang ni dapat negatif 45. Ini 2. So, sini dapat negatif 45. So, kalau kita tambah semua ni sekali, 90 dengan 45. 45 tambah 22. Dapat jadi 6. 27.5 meter. So, tambah semua sekali ni. Dapat jawapan dia di 67.5. Point. Bukan 675. 67.5 ni. Okay. So, very good. Boleh okay. Itu je soalan quiz yang kita sempat bincangkan Okay, so itu je soalan quiz. Ada soalan ke nak tanya? Pak tengok dalam grup ni macam tak ada apa-apa aja. Ada soalan? Tak ada. Lupa kita